bukan kaki ibadat, orang bukan melazimai. Kalau orang macam ni, subhanallah, hebat. Tak, tapi punyalah Tuhan bagi ujian sakit macam-macam. Nampak? Baik, poin nak sebut kat sini adalah sehari dua berlaku dengan isu macam tu, lebih baik kita menjaga lidah kita daripada berkata benda bukan-bukan. Bila berlaku dua pihak macam tu, di pihak Dr. Muhammad Asri dan di pihak Datuk Muhammad Kazim Ilya, dua ni ada penyokong masing-masing, ada pengikut masing-masing. Nampak? Jadi kadang-kadang yang tokoh dua orang ni tak ada masalah, boleh berdamai. Yang pengikut pula lebih-lebih. Asyik tu berhati-hati kita. Takut-takut kita menutupkan perkataan yang tidak sepatutnya. Dan malam ni kata dua orang ni akan duduk sepentas dalam satu forum ke apa, pukul 9 malam di TV Al-Hijrah. Jadi saya 8.40 nak berhenti kuliah. Baik. Kemudian dia sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi, bukan ma la yu'ni, ma la ya'nihi. Bagi depan tu tukar pada bagi atas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagi depan tu yu'nihi tukar bagi ya tu, bagi depan tukar bagi atas. Dah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang bermaksud setengah daripada keelokan Islam yang ada pada seseorang adalah meninggalkan ia seseorang akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia, sama ada pada urusan dunia atau urusan akhirat. Itu setengah daripada tanda keelokan Islam yang ada pada dia. Dan kalau buat benda yang tiada manfaat, taklif pahala pun tidak, taklif dosa pun tidak. Kata sebahagian tok guru dekat Kelantan dulu, kami duduk mengaji pondok, dia kata wak penat ke malaikat catat. Tak, sebab gapo yang kita cakapkan semua dicatat oleh malaikat. Catat. Ni ada pahala, ni dosa, cakap mengapu. Ni tak. Benda tidak ada manfaat. Jadi daripada wak penat malaikat mencatat, baik duduk dia. Mari hadir, padahal malaikat tak penat sebab dia bukan bersifat dengan sifat manusia. Cuma waktu yang disebut oleh tutup guru sebagai satu sindiran kepada kita, supaya kita kalau boleh elokkan buat perkara yang sia-sia. Setengah daripada perkara sia-sia adalah dia duduk saja-saja. Kalau di belah-belah kampung ni orang panggil wakaf. Dia macam ada satu tempat perkumpulan orang duk main dam, main haji tu. Sini panggil wakaf ke panggil apa? Wakaf jugalah. Duk kat wakaf sembang isap okok gitu begini, duk main gitar. Anak dara lalu dia fee week gitu gini macam-macam perangai. Duk main dam, main haji gapo itu. Orang tanya duk buat gapo nama? Dia kata tak ada, duk saja. Duk saja macam tu sia-sia. Tapi kalau duduk saja macam tu, duduk bincang pula nak tikam nombor ekor begitu gini, tu lain pula. Perancangan ada. Duduk saja macam tu sia-sia. Melainkan kita duduk berehat ruang tamu, kita melepaskan letih lelah, tak ada apa nak buat, berehat. Hukum dia harus, maka kita niat berehat supaya ada kekuatan pada badan kita meneruskan ibadat-ibadat pada masa malam nanti ke, pagi esok ke dan sebagainya. Tak apa, niat untuk kebaikan. Pasal apa yang kata duduk saja-saja macam tu, tak buat apa-apa, dikatakan sia-sia? Sebab masa kamu duduk saja-saja macam tu, nafas yang turun naik dalam badan kamu, hak kamu ke hak Allah? Kamu nafas, tarik oksigen, keluar karbon dioksida, tarik oksigen, itu nafas Allah. Adakah dia bagi percuma? Tak, barang kena bayar. Sebab kita hidup atas muka bumi, tumpang hak Allah. Tak, makan nasi hak Allah Ta'ala beri pada kita. Minum air hak Allah beri pada kita. Duk nafas sekarang, nafas daripada udara Allah. Dia tak minta bayar lagi, dia minta bayar melalui ubudiyah, melalui perhamba diri pada dia. Tak, hak mana satu-satu tu akan soal balik.
Jadi poin nak sebut benda sia-sia, kena belajar untuk mengelakkan benda seumpama dengan tu. Baik. Kemudian dia sebut setengah daripada kejahatan lidah dan seperti mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu di sini maksud dia mengadu domba. Mengadu domba tu maksud apa? Melaga-lagakan orang, orang jadi balah, jadi berpecah. Dia pergi belah ni, dia kata begini. Dia pergi belah tu, dia mengadu macam tu. Jadi orang pecah, orang balah. Itu mengadu domba. Dah, baik. Dan seperti mengadu-ngadu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Hadis ni pendek ah. Boleh hafal malam ni. 3 1 2 3 4 kalimah. 4 kalimah. La yadkhulu al jannata nammamun. Ingat. Kalau dengar saya ulang 2-3 kali, insya-Allah ingat. Tapi dengan satu syarat, keluar daripada surah jangan sepak anak batu je. Sepak anak batu dihilang balik. Dah, tu hadis pendek. Mana tadi? Baik, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun, yang bermaksud tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu, orang yang jenis sifat dia melaga-laga ke orang, tak boleh masuk dalam syurga. Pasal apa? Sebab kesalahan tu berkait dengan orang, mesti dapat kemaafan dulu daripada orang tu. Tetapi kita orang yang belajar akidah, sebab tu belajar ilmu tasawuf, sandaran dia mesti diikat dengan ilmu akidah. Sebab kalau tak ikat dengan ilmu akidah, kita baca hadis, baca ayat Quran, takut salah faham. Yang dikatakan tak layak masuk dalam syurga adalah orang yang iman dia rosak. Tu je. Orang yang dalam hati dia ada iman, dia akan masuk ke dalam syurga. Cuma sama ada masuk terus ataupun lambat masuk, dia kena hapus dulu dosa dia dengan cara masuk api neraka. Dah, maka disebut dalam hadis ni, tiada masuk ke dalam syurga orang yang jenis mengadu domba. Bukan tidak masuk langsung, tapi kalau dia duduk dengan perangai macam ni, Allah tak ampun dosa dia, orang tak maaf pada dia, dia beriman, dia layak masuk dalam syurga, tapi masuk dalam syurga tu lambat. Jadi faham daripada hadis ni, la yadkhulu bukan tak masuk langsung, masuk tapi lambat dengan syarat dia ada iman. Tapi kalau dia mati dengan dia iman rosak, maka dia tak layak masuk ke dalam syurga. Diharamkan syurga bagi orang yang tidak ada iman di dalam hati dia. Maksudnya mati kafir, tak boleh. Orang tanya pada saya soalan, boleh ke tidak berdoa pada orang kafir? Anak dia masuk Islam, maka anak dia ni cuba untuk berdakwah kepada mak ayah dia. Kebetulan saya cerita tentang kisah seorang ustaz. Nama ustaz tu Ustaz Farhan Abdullah, daripada Sabah, bekas padri Kristian. Dan dia sebut dia lahir daripada keluarga yang totok Kristian. Dia kata masa dia remaja lagi, dia belajar di sekolah, bukan sekolah biasa, tapi sekolah untuk berdakwah sebagai pendakwah Kristian. Sampai dia kata dia mari Semenanjung buat perbincangan sama-sama grup dia orang ni, macam mana kita nak sebar. Dia belajar perbandingan agama, belajar Bible, belajar itulah dia bertemu dengan hidayah Islam. Dan Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada dia melalui cara pengkajian. Alhamdulillah, ada orang mengkaji macam tu. Jadi bila dia faham Islam dengan cara dia belajar, dengan mengkaji, dia pegang Islam lebih hebat daripada kita yang Islam asal tapi tak mengaji Islam. Betul ke tidak? Sebab dia mengaji Islam, dia tahu mana istimewa Islam. Sedangkan orang Islam yang lahir Islam asal, dia tak mengaji, dia sendiri tak rasa hebat, tak rasa izzah, tak rasa mulia dengan Islam.
Dia boleh pakai pakaian menutup aurat, dia tak rasa bangga. Kena bangga kita pakai menutup aurat, sebab ni arahan Allah, arahan Rasul. Ada lagi ke arahan yang lebih tinggi lain daripada Allah dan Rasul? Kita nak terpengaruh dengan pandangan masyarakat moden yang mengatakan tutup aurat ni sebagai koluk, sebagai ketinggalan zaman dan sebagainya. Itu adalah persepsi yang ditanam supaya kita jauh daripada Islam. Nampak? Gitu. Sama juga kita mari di masjid. Orang kafir dia nampak kekuatan umat Islam kalau melazimi mari sembahyang di masjid. Tak, kita mari main masjid, alhamdulillah, rasa kemuliaan Allah bagi pada kita, boleh senantiasa melazimi datang ke masjid. Jadi Ustaz Farhan ni masuk Islam, dia sebut dia boleh berdakwah, bukan sekadar mak dan ayah dia masuk Islam, dia juga dah berjaya mengislamkan 2,000 lebih orang bukan Islam. Satu pahala yang cukup bernilai untuk dia pada hari dia bertemu dengan Allah akhirat kelak. Maka dia membeli syurga Allah dengan pengorbanan dia dakwah orang bukan Islam pada Islam. Kita tak ada kelebihan macam tu, sebab kita lahir Islam. Kita nak berdakwah pada orang kafir, kita sendiri pun tak berani, pasal kita sendiri pun tak kukuh tentang Islam. Tak ada masalah. Kita beli syurga Allah dengan cara lain, sebab syurga Allah pintu dia banyak, ada 8 pintu. Ada syurga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada syurga Khuldi, ada syurga apa lagi? Ada syurga Adni. Pak, ada Pak lagi, saya lupa. Saya setakat Pak kan saya. Mana Pak? Tak faham sudah. Ada syurga 2. Nah, boleh masuk. Ada orang masuk dengan sebab dia rajin buat ibadat. Ada orang masuk melalui pintu jihad. Ada orang masuk melalui pintu pintu taat pada mak ayah. Ada orang pintu taat pada suami. Jadi ada kawan ni tanya, dia kata dia ni orang masuk Islam, nak dakwah, mak ayah dia ni duduk duduk setentang lagi dengan dia. Dia kata boleh tak saya doa? Saya kata boleh, tak ada masalah. Doa pada orang kafir, lebih-lebih lagi mak ayah kita yang kafir. Dengan syarat, pertama, doa pada dia sebelum dia mati. Masa hidup boleh doa. Bila dah mati dalam keadaan kafir, tak boleh doa dah lagi. Sebab apa? Sebab mati kafir. Satu. Yang kedua, doa supaya Allah memberikan taufik dan hidayah pada dia. Itu je. Nak doa pada kafir boleh. Bukan kata mak ayah kita macam kita ni lahir Islam asal, nak doa pada siapa? Mak ayah kita doa pada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jiran, ada jiran sebelah rumah kita orang Cina baik dengan kita, gapo dak. Kita pula nak dakwah, nak sembah, kita diri pun tak berapa. Lah kita boleh doa, kata ya Allah, jiran sebelah rumah aku baik, ya Allah, aku doa supaya kamu bagi hidayah pada dia, ya Allah. Boleh. Dengan syarat doa minta hidayah. Yang kedua, belum pada mati. Mati tak boleh dah, sebab orang yang mati dalam keadaan tak beriman tak layak masuk syurga. Dah, maka mari pada bab hadis ni kita belajar, maka belajar sandaran dia akidah. Maka sebut kata bukan tak masuk syurga langsung, masuk kalau dia ada iman, tapi masuk tu lambat, sebab dia kena pelesar dulu salah silap dia dengan orang. Hak sinilah hak kebanyakan ulama dia sebut satu kebinasaan, satu kepayahan yang sangat besar pada kita di hari akhirat pula, bila mana orang lain berduyung-duyung masuk dalam syurga, sedangkan kita lambat lagi nak boleh masuk. Orang miskin dengan orang kaya masuk syurga terlebih dahulu. Orang miskin 500 tahun sebelum orang kaya masuk. Tengok Allah, orang kaya tengok alangkah baiknya kalau atas dunia-dunia aku miskin supaya dia, ya Allah. Tapi atas dunia ada cari harta belaka. Cakap pun cari harta juga. Memang dituntut cari harta sebab nak makan minum dengan harta, tapi yang dilarang cari harta sampai kita lalai dengan perintah Allah, tu baru dilarang. Harta banyak tak apa, dengan harta banyak dia tebus syurga Allah dengan harta dia. Jadi macam Abdul Rahman bin Auf, ada orang dia mati, harta dia beku, masuk dalam Allah amanah raya.
Betul harta. Rugi dia pagi, petang, siang, malam kerja sampai tak semayang kita gini, masuk lebar pokok kena kata harta pula habis. Tak ada rasa. Bodoh dak orang panggil, bodoh ke cerdik? Bodoh lah. Maaf malam ni sebut bodoh. Putih ah. Sebutin lagi bodoh. Ah, dua putih. Saya sebut dah lah. Tak si bagi mengantuk je tu. Jadi semua dah pagi petang. Orang tak larang cari harta dah, tapi cari harta yang melalaikan harta dilarang. Ada harta tembus syurga Allah dengan harta. Dah kalau kita mati, kita nak tinggal harta siapa? Okey, sekarang kita kata saya nak penuntut bianan. Okey, anak-anak kita senang. Ada sakit pakai harta tu wakaf. Beli tanah, wakaf buat tanah perkuburan. Tu saham kita. Daripada tak wakaf, bila dia mati masuk kubur, dia akan nyesal. Ya Allah, peridu aku balik. Ya Allah, harta aku banyak-banyak tak kena wakaf. Tuhan kata, baik pada aku layak kamu seorang. Orang lain pun nak hidup juga. Bukan kamu seorang nak hidup. Kalau Allah ikut permintaan dia, menghidupkan dia balik, orang lain pun deki ya. Ya Allah, dia mau berhidup, aku pun tak berhidup. Allah mana boleh macam dia. Baik. Senang-senang tak payah berhidup belaka. Mati ya. Lesah habis cerita. Nampak? Allah Rabbi. Dah baik, maka dia sebut di sini dalam bab orang lain semua masuk syurga, maka dia terlambat sikit. Jadi kita kalau boleh, kita nak masuk dalam martabat yang paling tinggi, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Dan kalau boleh nak duduk situ, usahalah, beramallah dengan amalan-amalan yang Nabi sebut, layak masuk syurga tanpa hisab. Salah satunya semayang jemaah 5 waktu dekat masjid. Panjang hidup. Tuan-tuan tak payah ambil banyak amalan, ambil jaga semayang jemaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kita dekat masjid. Dan dalam keadaan musafir pun kita jaga semayang jemaah. Kita pergi musafir tak apa, singgah masjid, apa masalah. Dan baik. Kemudian dia sebut, menceritakan dia oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya telah ittifaq ulama, ittifaq sepakat atau ittifaq sepakat ataupun setuju, dan sesungguhnya telah sepakat ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu berdosa, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi, bergaduh, berbalah. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia memindahkan perkataan kerana nasihat. Tiada masuk ia kerana nasihat di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kalau kerana nasihat tak ada masalah. Mari dengar ustaz mengajar, balik cerita pada bini, pada tok lelaki, ustaz sebut tadi. Dia sebut macam tu. Tak apa. Dah, dia nak sandar atas dia takut orang tak wakaf. Aku ni apa sangat? Dia pun sandar pada ustaz. Dengan syarat jangan sandarkan ustaz sebut lain, dia sebut lain, tapi dia sandar pada ustaz. Jangan macam tu. Dah, ustaz pesan ke abang tadi supaya menikah seorang lagi, padahal ustaz tak sebut pun. Ustaz juga kena. Ustaz mana bang? Ustaz mana? Ustaz yang kecil-kecil tu kau. Kena saya tu juga. Baik. Kemudian dia sebut, dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan lidah. Maka lazimkan olehmu, lazimkan ni selalu, maka lazimkan olehmu akan memeliharanya, memelihara lidah, dan tiada menolong akan dikau atas mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat.
Jadi lidah ni dia kata kalau boleh kita kena ajar pada diri kita, ajar supaya jangan banyak bertutur. Tapi tak dapat tidak, lidah ni bila kena bercakap juga dengan orang. Lama kata duduk senyap. Bapa ustaz kata jangan bercakap banyak dengan. Ustaz juga kena. Bukan macam tu. Maksud cakap pada benda yang tidak memberi faedah. Adapun pada benda yang memberi faedah, belajar. Cakap banyak tak apa sebab barang manfaat. Mengajar, cakap banyak pun tak apa sebab barang memberi manfaat. Nasihat bagi banyak pun tak apa sebab barang memberi nasihat. Tapi kalau bukan pada benda tu, maka ulama mengajar pada kita supaya ada latihan berhati-hati atas perkataan yang dikeluarkan. Baik, zaman kita hari ini bukan melalui lidah, dia pergi pula melalui tulisan dekat WhatsApp, tulisan di Facebook, sebaran-sebaran video-video dan sebagainya. Situ juga mesti diambil perhatian. Dah, gitu. Baik. Saya dapat cerita kata ada seorang hamba Allah perempuan, dia punya status sebagai seorang dating, ada suami dan ada anak. Kalau tidak berapa, 2 orang ke 3 orang, ditangkap berdua-duaan dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki ni adalah guru dia, tempat yang dia duduk mengaji dengan laki-laki itu. Laki-laki itu, guru itu mengajar supaya kita kembali kepada kehidupan merujuk kepada Quran dan kepada sunnah, dengan dia membangkang dan menolak sebarang bentuk ibadat yang dibuat pada zaman kita yang tak ada pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan menghukumkan benda itu sebagai bid'ah, sebagai sesat, sebagai khurafat. Antaranya kata tahlil, zaman Nabi tak ada. Buat tahlil tu masyarakat bid'ah, sesat lah tu. Mayang subuh baca doa kunut, Nabi semaya subuh tak baca doa kunut, baca sesat, bid'ah lah tu. Jadi perempuan ni, suami dia bila semaya subuh baca doa kunut. Jadi perempuan ni yang mengaji dengan guru tu, dia telah menghukumkan suami dia ni sebagai sesat, bid'ah, menjadi